Menarik hari ini, pemimpin dinilai semasa berada di kedudukan tertinggi. Siti Mastura disuruh bertabayun sebelum keluar kenyataan. Tindakan undang-undang terhadap speaker dan 4 ahli MP Sabah ditolak. PAS boleh anjur perhimpunan tetapi jangan manipulasi fakta. Zahari terima peruntukan selepas sokong Perdana Menteri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Akilah dalam Netstem News edisi tengah hari, Khamis 16 November 2023. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstem TV dan follow Facebook Netstem Malaysia. Berita sepenuhnya, ujian sebenar bagi seseorang pemimpin adalah semasa dia berkuasa, sama ada pemimpin itu berjaya melaksanakan tanggungjawabnya dan bukan semata-mata menjadi penunggang agama atau moral. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua pemimpin politik dinilai sama termasuk semua pemimpin pembangkang yang mendapat kuasa dengan memerangi rasuah. Tambah beliau lagi, ujian sebenar ialah semasa berada pada kedudukan dipertanggungjawabkan sama ada pemimpin tersebut dapat menyempurnakan tanggungjawab dan berkenaan dasar ekonomi yang jelas. Beliau berkata semasa sesi soal jawab di sidang kemuncak Ketua Pegawai Eksekutif APEC ke-30 bertemakan The Global Economy and State of the World di San Francisco pada Rabu. Oleh itu, katanya kepercayaan orang ramai sememangnya semakin terhakis apabila pemimpin tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya. Datuk Seri Anwar tiba pada Isnin 13 November untuk menghadiri mesyuarat pemimpin ekonomi APEC dari 14 hingga 17 November yang merupakan penampilan sulung beliau selaku Perdana Menteri Malaysia pada mesyuarat itu. Beliau diiringi isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil serta pegawai-pegawai kanan kerajaan. Ahli Parlimen Kepala Batas Dr. Siti Mastura Muhammad dinasihatkan untuk bertabayun sebelum mengeluarkan apa-apa kenyataan, apatah lagi cuba mengaitkan seseorang dengan komunis. Beliau dilihat kuat dikritik berikutan latar belakangnya yang mempunyai ijazah kedoktoran tetapi menyebarkan dakwaan rambang berdasarkan sumber yang tidak sahih. Melihat kepada reaksi penyokong PAS yang seolah-olah yakin ahli parlimen mereka tidak bersalah, seorang pengguna media sosial tampil menjelaskan bahawa orang yang mengulang kenyataan fitnah adalah sama bersalah dengan orang yang menerbitkan kenyataan fitnah. Maka apabila Siti Mastura menyerahkan sumber rujukannya kepada pihak polis di Bukit Aman, ia umpama menyerahkan tangan kepada pihak polis untuk digari. Sepatutnya sebagai seorang MP yang juga seorang doktor, ustazah, Siti Mastura harus tabayun dulu sebelum mengeluarkan apa-apa kenyataan. Pada 14 November, Siti Mastura hadir pada jam 11 pagi ke Ibu Pejabat Polis Bukit Aman untuk dirakamkan keterangan. Setakat kemarin, 6 laporan polis sudah diterima berkait kes itu yang disiasat mengikut Seksyen 505(B) Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan bersatu memulakan tindakan undang-undang terhadap Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul dan 4 ahli parlimen di Sabah dalam usaha mengosongkan kerusi mereka. Hakim Dato' Amarjit Singh berkata, pihaknya terikat dengan keputusan kes di Mahkamah Persekutuan bahawa Mahkamah Tinggi tiada bidang kuasa untuk menyoal keputusan Speaker Dewan Rakyat atas kekosongan 4 kerusi berkenaan mengikut Perkara 63 Perlembagaan Persekutuan. Terdahulu, Johari memberitahu tiada keperluan mengosongkan kerusi Parlimen Papar yang disandang Armizan Muhammad Ali, Batu Sapi, Khairul Firdaus Akbar Khan, Ranau Jonathan Yassin dan Sipitang Mat Bali Musa. 4 ahli parlimen itu memenangi kerusi terbabit atas tiket Gabungan Rakyat Sabah pada PRU 15 ketika bersatu sebahagian daripada gabungan berkenaan, tetapi selepas PRU 15, GRS mengugurkan bersatu daripada gabungan itu. Sebelum ini, Naib Presiden Bersatu Datuk Seri Ronald Kiandi dilaporkan berkata,
Parti itu mengeluarkan notis pemberhentian kepada 4 ahli parlimen itu pada 21 Disember 2022 kerana mereka duduk bersama blok kerajaan dalam sidang Dewan Rakyat 19 Disember tahun lalu. Disebabkan pemberhentian berlaku selepas PRU15, Kiandi mendakwa berlaku kekosongan berdasarkan perkara 49A Perlembagaan Persekutuan, iaitu ahli parlimen akan kehilangan kerusi jika melompat parti, melainkan mereka dipecat parti atau jika parti mereka dibubarkan atau dibatalkan pendaftaran. Justru Bersatu memohon mahkamah membatalkan keputusan Johari yang dimaklumkan kepada parti itu menerusi surat bertarikh 16 Januari lalu dan memerintahkan speaker mengisytiharkan 4 kerusi itu kosong. Bersatu diwakili Peguam Azhar Harun dan Chetan Jetwani, manakala Peguam Kanan Persekutuan Farah Syuhada Ramli mewakili Johari dan Firoz Hussein Jamaluddin mewakili 4 ahli parlimen terbabit. Susulan rancangan PAS menganjurkan demonstrasi membantah petisyen mahkamah terhadap 20 peruntukan yang dianggap mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 yang difailkan Peguam Ni Elin Zurina Nik Abdul Rashid tampil memberikan maklum balasnya. Katanya sesiapa sahaja boleh menganjurkan perhimpunan asalkan mengikut garis panduan ditetapkan undang-undang dan mengambil kira hal keselamatan. Tambahnya, ia merupakan hak setiap individu sama seperti hak yang digunakan olehnya untuk memfailkan petisyen di mahkamah. Tahun lalu, Nik Elin bersama anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman telah memfailkan petisyen bagi menyemak semula 20 peruntukan kesalahan dalam enakmen tersebut terhadap Kerajaan Kelantan dan pendengaran kes telah dibuat pada 17 Ogos lalu dan akan disambung pada 20 November ini. Terdahulu, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man pada sidang media di Parlimen berkata, PN akan menganjurkan siri perhimpunan bagi membantah petisyen terbabit. Tuan Ibrahim berkata sekiranya mahkamah membenarkan petisyen itu, implikasi kes berkenaan akan memberi kesan yang besar terhadap bidang kuasa mahkamah syariah. Bagaimanapun, Ni Ali menafikan pihaknya mahu mencabar sistem undang-undang Islam, menjelaskan tujuan petisyen tersebut semata-mata atas tanggungjawabnya sebagai pengamal undang-undang. Ahli Parlimen Jeli Zahari Kecik yang baru-baru ini menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menerima peruntukan sebanyak RM300,000 sebagai hasil daripada pengumuman sokongannya. Peruntukan tersebut diterima pada hari Khamis lalu dan dimasukkan ke dalam akaun Pusat Khidmat Parlimen untuk kegunaan komuniti masyarakat Jeli. Zahari menegaskan bahawa peruntukan tersebut akan digunakan untuk program kemasyarakatan, bantuan orang sakit, bantuan golongan terjejas bencana serta bantuan kepada murid dan pelajar sekolah. Zahari mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Perpaduan kerana menyalurkan sumbangan tersebut dan menyatakan bantuan itu akan membantu menyelesaikan beberapa isu di kalangan penduduk Jeli. Zahari juga menekankan bahawa peruntukan tersebut adalah untuk kepentingan rakyat dan bukannya untuk kegunaan pribadi beliau. Mengulas lanjut, Zahari menafikan tuduhan bahawa beliau diugut atau disogok oleh pihak tertentu yang menyebabkan beliau menyokong kepada Perdana Menteri. Beliau menyatakan keputusan menyokong Datuk Seri Anwar adalah keputusan pribadi tanpa campur tangan pihak lain termasuk broker politik. Zahari juga menafikan dakwaan yang mengaitkannya dengan ugutan dan sogokan serta meminta pihak yang membuat kenyataan fitnah untuk menghentikan tuduhan tersebut. Beliau menegaskan akan mengambil tindakan undang-undang jika tuduhan tersebut terus berlanjutan. Sehingga kini, Zahari masih belum menerima sebarang surat daripada Lembaga Disiplin Parti susulan tindakan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengora inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.